Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas hari ini bertajuk Zahid jalani pembedahan mata, kata anaknya. Berita penuh. Jika diteliti, ada yang mendakwa iras timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi kelihatan berbeza sekarang berbanding sebelum ini. Anak perempuannya, Nurul Hidayah Zahid, hari ini menjelaskan ini kerana Presiden UMNO itu baru-baru ini menjalani pembedahan untuk memperbaiki penglihatannya yang semakin terhalang. Saraf mata Grandpa Zahid sampai dah mengganggu penglihatan dan menjadi keperluan untuk melakukan pembedahan. Bila berumur, saraf makin kendur dan memudaratkan penglihatan, katanya dalam catatan di Instagram pada awal pagi. Susulan pembedahan itu, Nur Hidayah berkata mata bapaknya kini kelihatan lebam dan bengkak. Nur Hidayah berkata anaknya turut menghidap penyakit sama yang disebut sebagai lazy eye. Bagaimanapun, seorang pengulas membetulkannya dan berkata ia kemungkinan besar adalah ptosis, keadaan yang menyebabkan kelopak mata atas jatuh dan boleh menyebabkan lebih teruk apabila usia semakin lanjut. Dalam pada itu, Nurul Hidayah turut menafikan Zahid menjalani pembedahan itu atas sebab kosmetik. Ya, saraf mata dia tak berfungsi. Itu mata dia jadi kelihatan jatuh. Buat muka untuk apa? Bukan superstar pun. Kalau sampai memudarat sebab saraf mata kena, ia buat sesuatu, katanya lagi. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas hari ini dipetik daripada Malaysia Now bertajuk Orang Kuat PKR doakan kematian Hadi, Dr. Mahathir. Berita penuh. Pembantu kepada Setiausaha Politik Anwar Ibrahim memuat naik doa mengharapkan kematian Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan Dr. Mahathir Mohamad, satu petanda pilihan raya negeri PRN akan datang, bakal menyaksikan ahli politik beralih kepada serangan pribadi yang lebih teruk. Ahmad Zaki Yamani, yang merupakan seorang pembantu kepada Setiausaha Politik Kanan Perdana Menteri Syamsul Iskandar Mohamad Akin, memuat naik doa sebagai respon kepada laporan media berhubung keadaan kesihatan Hadi. Ya Allah, ambillah nyawa Abdul Hadi Awang. Hentikan kerosakan yang dilakukannya di muka bumi. Hentikan fitnah yang dibawanya terhadap agamamu. Ambil sekali Mahathir, tulis Zaki yang pernah menjadi exco pemuda PKR ketika Syamsul memimpin sayap itu. Zaki mengutuk laporan Malaysia Now yang menurutnya sering menyebarkan fitnah. Saya bukan idol kepada mana-mana setiausaha politik PM, katanya. Zaki juga dilihat mempertahankan kenyataannya apabila beberapa pengguna mempersoalkan kirimannya, sebaliknya menyuruh mereka memberikan dalil yang melarang seseorang daripada mendoakan kematian orang lain. Apabila diberitahu bahawa tiada apa-apa dalil yang membenarkan kelakuannya, Zaki berkata kematian Hadi akan menghentikan hujah-hujah politik beliau yang memecah belah umat. Apakah berterusan hidup Abdul Hadi Awang akan membawa manfaat kepada umat? Soal Zaki. Hadi 75 dimasukkan ke hospital selepas keadaan kesihatannya merosot minggu lepas. Kesihatan ayanda sedikit merosot sebelum Aidil Adha dan kini sedang menerima rawatan dan pemantauan lanjut oleh pihak doktor di hospital, menurut anaknya Muhammad Kahlil dalam satu kiriman Facebook hari ini. Pada 2017, pemimpin PAS yang juga ahli parlimen Marang itu menjalani pembedahan penggantian injap jantung di Institut Jantung Negara. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini bertajuk Pilih Mahathir, kesilapan Hussein On paling besar. Berita penuh. Kesilapan memilih Dr. Mahathir Mohamad sebagai pemimpin nombor 2 UMNO mengubah hala 7 negara kata pemimpin DAP itu. Serangan terbaru Dr. Mahathir Mohamad mendorong Lim Kit Siang mengenang kembali pengakuan bekas Presiden UMNO dan Perdana Menteri Hussein On mengenai kesilapan terbesarnya dalam hidup. Kesilapan penilaian ini yang mengubah hala 7 negara menurut veteran DAP itu
telah meletakkan Dr. Mahathir di landasan kekuasaan. Perdana Menteri Malaysia yang ketiga, Tun Hussein On, memberitahu saya selepas persaraannya pada tahun 80-an yang kesilapan terbesar dalam hidupnya adalah menjadikan Mahathir sebagai timbalan Presiden UMNO pada tahun 1976 yang telah membolehkan Mahathir menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali selama hampir suku abad, katanya. Lim berkata ini membolehkan Mahathir menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali dari 1981 hingga 2003 dan 2018 hingga 2022. Namun, perlu diingatkan Mahathir menjadi Perdana Menteri kali kedua kerana sokongan PH. Sementara itu, Lim berkata Hussein pada ketika itu silap memilih Mahathir berbanding Ghaffar Baba, Tengku Razalik dan Ghazali Syafi'i selepas tempoh ketidaktentuan selama 6 minggu. Lim membangkitkan hal ini apabila Mahathir mendakwa mempromosikan Malaysia yang majmuk, melanggar perlembagaan persekutuan dan memomokkan DAP sebagai ancaman terhadap negara Melayu dan Islam. Lim juga mengulas dakwaan bekas Perdana Menteri itu bahawa DAP dengan 40 ahli parlimen mempunyai pengaruh kuat ke atas Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Malaysia sebuah negara sekular. Mahathir amat salah sama sekali. Adakah DAP yang ada 42 orang ahli parlimen selepas pilihan raya umum 2018, angka yang lebih besar berbanding dengan sekarang, menggugut Mahathir selama 22 bulan dia mengetuai Kerajaan Pakatan Harapan untuk menggantikan Islam sebagai agama rasmi negara. Semasa Mahathir bercakap di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada bulan September 2018 dan berjanji untuk meratifikasikan perjanjian-perjanjian antarabangsa termasuklah Konvensyen Antarabangsa untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi perkauman ICERD. DAP tidak tahu menahu apa-apa mengenai cadangan ini walaupun DAP kemudiannya dijadikan sasaran untuk dipersalahkan dan dituduh sebagai kononnya anti-Melayu, anti-Islam dan anti-Raja, tambahnya pada satu kenyataan. Lim juga mengkritik Mahathir kerana seolah-olah jahil mengenai perlembagaan walaupun menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali selama hampir suku abad. Perkara 3-1 menyatakan Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Tidak ada apa-apa peruntukan untuk apa-apa agama rasmi dalam perlembagaan Malaysia. Tetapi persefahaman dan toleransi golongan bukan Islam di Malaysia terhadap Islam di Malaysia adalah dalam bentuk di mana semua rakyat Malaysia, sama ada Buddha, Hindu, Kristian, Sikh atau Tao, tidak mempunyai bantahan untuk Islam menjadi agama rasmi di Malaysia. Perkara yang sama juga terpakai kepada DAP, katanya lagi. Lim berkata dia gagal memahami bagaimana Mahathir boleh membuat kesimpulan bahawa mempromosikan Malaysia sebagai negara berbilang kaum itu bertentangan dengan perlembagaan. Adakah Mahathir mengatakan yang wawasan 2020 dan 9 cabaran strategiknya juga bertentangan dengan perlembagaan? 3 Perdana Menteri terawal negara, Tengku Abdul Rahman, Razak Hussein dan Hussein On berpegang dengan idea negara majmuk. Boleh lihat kepada perkara 43-2, perlembagaan yang tidak meletakkan identiti kaum untuk siapa yang boleh menjadi Perdana Menteri, sebaliknya mengatakan Perdana Menteri perlulah mempunyai sokongan majoriti ahli-ahli parlimen yang diundi rakyat jelasnya. Lim berkata walaupun tiada permusuhan antara kaum dan agama di Malaysia, ada pihak yang mahu mewujudkan perpecahan dengan pembohongan, kepalsuan, berita palsu dan ucapan kebencian dalam 6 pilihan raya negeri yang akan datang. Menjadi satu tragedi apabila dalam kalangan pihak ini